Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan murid-murid tahun 6, hari ini kita akan tengok muka surat 81 berkenaan tajuk faedah. Jadi minggu lepas kita dah sentuh tentang aset dan liability. Jadi hari ini berkenaan dengan faedah. Kita kena tahu apa itu faedah. Jadi faedah ini ada diberikan pelbagai jenis nama. Okey, kadang-kadang disebut sebagai faedah, kadang-kadang disebut sebagai bonus dan kadang-kadang juga disebut sebagai dividen. Ia cuma adalah istilah-istilah yang digunakan oleh pelbagai institusi. Ada yang sebut faedah, ada bank, ada juga syarikat dan sebagainya. Mereka menggunakan kata-kata yang berlainan tetapi maksudnya adalah hampir sama. Baik, kita lihat ini adalah gambar satu penyata bank ataupun buku bank lah. Di dalam buku bank ni diletakkan perkataan faedah. Sekiranya kamu dikenakan faedah, itu bermaksud kata kita dikenakan faedah, maksudnya kita yang perlu membayar wang. Tapi sekiranya kita mendapat faedah, bank memberi faedah kepada kita, maksudnya kita yang mendapat keuntungan tersebut, maka wang akan masuk kepada kita. Jadi kita menerima wang. Tapi kalau kita kan anda dikenakan faedah sebanyak sekian-sekian, maksudnya kita yang perlu bayar. Ataupun pinjaman ini bersama faedah. Maksudnya pinjaman itu kita buat pinjaman dan kita turut kena bayar lebihan daripada duit pinjaman itu. Maksudnya kita yang kena keluarkan duit sendiri. Ya, kita pinjam 10,000, maka kita dikenakan faedah mungkin berapa persen, maka kita kena bayar lagi. Jadi kita kena bayar dalam lebih, mungkin 12,000, maka 2,000 itu dikira sebagai faedah yang dikenakan. Tapi untuk kes contoh yang kamu lihat di atas ini kira faedah yang diterima. Ditulisnya perkataan diterima, maksudnya wang akan masuk ke dalam akaun Rina. Okey, berapa? Okey, nilai faedah. Ibu kenapa ada RM12.90? Jadi dia tanya mana datang RM12.90. Jadi dia punya penerangan adalah dia menerima faedah pada hujung tahun 31 Disember. Jadi ibunya beritahu, itu adalah nilai faedah 3% yang diberikan oleh bank dalam setahun. Jadi sepanjang tahun tu, hujung tahun dia akan bagi 3%. Okey, 3% tu bersamaan dengan RM12.90. Jadi bagaimanakah kaedah pengiraan ya? Kita lihat jumlah wang yang dia ada. Jadi jumlah wang asal dia adalah 430. Okey, 430 didarabkan dengan 3%. Satu ni adalah bilangan tahun. Jadi selama setahun satu kalilah. Kalau 2 tahun dikira lain lah. Ada juga yang faedah yang secara terkumpul dia. Maksudnya setiap tahun kamu akan dapat buat pengiraan lain. Okey. Jadi ini untuk faedah setahun. Sebab itu didarab dengan 1. Jadi kita lihat di sini 430 duit asal didarabkan dengan 3%. Dalam mencari nilai faedah, perkara paling penting adalah kamu menukarkan peratus kepada nilai pecahan. Jadi kalau 3% dia adalah 3/100. 430 darab 3/100. Jadi kita boleh potong 2 kosong ini, 1 kosong di atas, 1 kosong di bawah, maka kamu akan dapat 43 darab 3/10 sama dengan 0.3. Okey, kamu boleh buat pengiraan. Okey, kalau kita lihat pada kalkulator pun sama. Kita lihat 43 darabkan dengan 0.3. Jadi jumlah yang kamu akan dapat RM12.90. Baik, untuk contoh 2, Ben mendapat pinjaman pendidikan berjumlah RM150,000. Ini duit yang dia terima dengan faedah 1% setahun. Berapakah faedah yang perlu dibayar oleh Ben dalam tempoh 5 tahun? Okey, dia kena bayar balik. Okey, dengan faedah dia dapat tu, dia kena bayar 150. Kemudian dia kena bayar lagi tambahan dia faedah yang dikenakan. Berapa faedah yang perlu dibayar oleh bank dalam tempoh 5 tahun?
Ini satu lagi maklumat faedah 1% tahun, wang 150. Jadi jumlah wang asal 150. 1% adalah faedah yang dikenakan. 5 adalah selama 5 tahun. Jadi macam cikgu cakap tadi, yang paling penting tukarkan peratus kepada nilai per 100. Dia akan jadi pecahan dia 1/100. Kita boleh mansuhkan dua sifar di sini. Okey, ini pasangan yang hujung ni. Yang ini pasangan dia sebelah. Maka yang tinggal 1500 darab 5. Jadi 1500 darab 5, kamu akan dapat 7500. Jadi faedah yang perlu dibayar oleh bank dalam tempoh 5 tahun adalah 7500. Di samping kena bayar 150,000, dia kena juga dikenakan sebanyak 7500. Okey, kalau ada setengah tepat dipanggil bunga. Bunga pun salah satu nama untuk faedah. Jadi kalau kamu tengok dalam pengiraan peratus faedah dan sebagainya, dia menggunakan nilai-nilai seperti 1%, 2%, 3% yang tak terlampau tinggi. Jadi apa yang kamu, kalau salah satu cara lagi, kamu ingat, kalau dia adalah 1%, dia adalah 1/100. Jadi kamu ingat lah, 1%, 1/100. Okey, 1/100 sama dengan sifar perpuluhan sifar. 1 nampak 2 tempat perpuluhan. Jadi dia juga bermaksud kamu perlu gerakkan titik sebanyak 2 kali. Okey, gerak titik 2 kali bergantung kepada berapa titik perpuluhan ke sebelah kiri. Okey ya, ke sebelah kiri. Jadi kalau tadi 150,000, kita gerakkan titik 1, 2, kamu akan dapat 100 lagi 1500. Okey, itu pengiraan secara mudah. Okey, kalau dia minta katakan 3%, kamu darab pula dengan 3. 1500 tu darab 3. Dengan kamu mengetahui bahawa 1% tu adalah 1500, kamu boleh darab dengan berapa nombor pun. Kalau katakan 7%, 150 darab 7%, maksudnya 150 ni buang 2 kosong jadi 1500. 1500 tu darab dengan 7. Okey, satu lagi ke 10%. Kalau 10%, berapa kali gerak? Okey, kita potong. Dia adalah sifar perpuluhan 1. Sifar perpuluhan 1 tempat perpuluhan, maka kita gerakkan 1 kali saja ke sebelah kiri. Jadi kalau kes 150,000, 10%-nya bersamaan dengan kita gerakkan satu titik ke sini, dia akan dapat 15 sifar 15,000. Okey, kalau dia kenakan peratus 3, contohnya 3%. Okey, 3%. Jadi kamu tahu 30%. Okey, 30% sama dengan 10%. Kita tahu 10%, ni 10% lah. 10% sama dengan, kita gerak satu titik ke depan, sama dengan 150,000. Jadi kalau 30%, 15,000. 15,000 ni adalah 10%, darab dengan 3. Kamu akan dapat 75,000. Okey, jadi kamu tahu 10% gerak satu titik, 1% gerak 2 titik. Okey, dia berdasarkan berapa titik perpuluhan. Yang ni pun titik perpuluhannya 1 saja. Jadi gerak sekali, ini 2 titik perpuluhan, gerak 2 kali ke sebelah kiri. Kemudian kita lihatlah berapa peratus. Kalau 10, kalau kata 30% darab 3. Kalau 40% darab 4. Macam itulah. Okey, ini salah satu cara lagi lah. Untuk yang boleh mengira dengan pantas, dia boleh guna kaedah yang ni. Baik, seterusnya adalah cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan dikenakan bagi sesuatu perniagaan yang melibatkan adanya perkhidmatan servis. Contohnya melayan pelanggan. Contohnya di restoran ada pelayan yang akan memberikan perkhidmatan untuk angkat makanan dan sebagainya. Jadi jenis-jenis perniagaan yang menawarkan perkhidmatan, dia boleh mengenakan cukai perkhidmatan kepada
pelanggan. Jadi selain daripada bayaran, kalau kita lihat kepada resit ni, selain bayaran yang dikenakan, dia juga pelanggan juga dikenakan cukai 6% ni. Jadi cukai 6% ni dipanggil cukai perkhidmatan. Okey. Kalau di tempat-tempat yang lebih besar, jadi dia kenakan cukai lah selalunya. Jadi kalau di tempat-tempat yang tidak yang biasa saja, dia selalunya tak mengenakan cukai lah. Jadi lagi hebat tempat tu, lagi banyak perkhidmatan yang disediakan, maka lagi tinggi ya cukai yang dikenakan. Jadi kalau kita banyak kedai-kedai yang kurang menawarkan perkhidmatan, ataupun kita menggunakan lebih kepada layan diri, jadi dia mungkin tidak kenakan cukai perkhidmatan lah. Okey. Jadi sama pengiraannya. Kalau kata cukai perkhidmatan 6%, kita kena darab 6/100. Okey, kita kena darab 6/100. Contoh 6% daripada RM45.80. Jadi peratus perlu ditukar menjadi pecahan 6/100 darab dengan RM45.80. Okey. Jadi pengiraan dia RM45.60 ni darabkan dengan 6. Seterusnya bahagi dengan 100. Bila bahagi 100, maksudnya kita gerakkan titik ke sebelah kiri 100 dua kali. Jadi lompat 4, lompat 7, dia akan jadi 2.748. Atau dalam ini adalah wang, maka kita buat pengenapan kepada 2 tempat perpuluhan saja. Maka belakang ni 8, kita jadikan 4 ni naik kepada 5. Jadi RM2.75. Okey, jadi RM2.75 cukai yang dikenakan. Jadi bayaran sebenar adalah 45, bukan bayaran sebenar, bil kedai makan yang asal adalah RM45.80. Kemudian tambahan lagi cukai perkhidmatan, jadi pelanggan perlu bayar RM48.55. Jadi satu lagi cara, kamu juga boleh terus di peringkat sini 6% ni, kita tambah siap-siap dengan harga sebenar. Jadi kamu bila harga sebenar, sebenarnya dia perlu bayar 100% saja. Tapi sekarang dia dah perlu bayar 106%. Jadi sini harga asal tambah 6%, jadi 106%. Darab dengan RM45.50. Dia terus dapat jawapan yang ini. Jawapan ni akan dapat jawapan yang di bawah. Kalau dia tak minta berapa nilai cukai tu, dia hanya minta berapa jumlah pelanggan perlu bayar, kita boleh shortcut terus buat bayar macam ni. Tapi kalau dalam soalan dia minta berapa nilai cukai dulu, kita kena kira dulu nilai cukai, kemudian baru kita kena kira berapa yang perlu dibayar. Okey. Jadi ini kita buat proses tambah tu di belakang. Yang ini kalau dia minta terus berapa yang diperlu bayar, kita buat proses tambah tu di awal. Bila kita tambah, ini dia 100% tambah 6%. Ini siapa-siapa boleh buat ni, kira congak dalam kepala. Kita akan dapat 106%. Inilah proses tambah yang kita buat, menggantikan proses tambah yang sepatutnya kita buat di belakang tadi. Jadi bila kita dah tambah siap-siap, kita darab terus dapat jawapan. Okey. Jadi kita tengok kalkulator, contoh 106% tu bahagi dengan 100, 106 bagi 100, dia akan jadi 1.06. 1.06 ni darab dengan jumlah makanan yang dia beli tu, RM45.80. Okey. Kamu akan dapat RM48.55. Cikgu genapkan kepada 2 tempat perpuluhan. Terus dapat jawapan yang di bawah, RM48.55. Jadi kamu lihat kepada bergantung pada soalan lah. Okey, kalau dah minta nilai cukai, kamu kira 6%. Okey, kalau kau nak dapat terus jumlah bayaran, kamu tambah siap-siap di atas. Okey, tambah siap-siap di atas. Okey, kalau kamu tak tambah siap-siap, tolong jangan lupa. Ni ramai yang lupa nak tambah balik hujung dia. Okey, kalau kamu tak lupa, tak ada masalah. Kamu boleh buat juga kaedah yang ini. Okey. Baik, seterusnya kita lihat contoh soalan 2.
Resit yang dipaparkan merekodkan bayaran tempat letak kereta selama 4 jam berjumlah RM3 termasuk cukai perkhidmatan. Berapakah bayaran itu tanpa cukai perkhidmatan? Jadi mungkin tempat letak kereta itu disediakan pengawal keselamatan, ada tempat yang berbumbung, jadi macam-macam perkhidmatan yang ditawarkan, maka mereka mengenakan cukai perkhidmatan. Tetapi RM3 itu yang dibayar sebenarnya telah masuk cukai perkhidmatan. Jadi kalau tak masuk cukai perkhidmatan tu, berapa ringgit saja yang mereka perlu bayar sebenarnya? Jadi mari kita semak bagaimana nak tahu berapa sebenarnya harga sebenar kalau tak ada cukai perkhidmatan tersebut. Baik. Yang ni dibuat 106%. Macam tadi cikgu buatlah, kita tambahkan terus, siap. 100% adalah yang kita cari. 100% yang harga asal tempat letak kereta itulah. Kemudian bila ditambah dengan cukai, jadi 100 tambah 6 jadilah 100%. 106%. Jadi 106% itu setelah tambah cukai lah. Jadi kita nak mencari tanpa cukai. Cukai ni kita nak buang, maka kita hanya mencari 100%. Ini yang kita cari, 100%. Okey, jadi macam mana dapat 100%? 106% sama dengan RM3. 100% berapa? Jadi RM3 bahagi dengan 106 darab dengan 100. Okey, jadi terus ditunjukkan macam mana pengiraan. Tapi kalau kamu tak tahu kenapa dia dapat macam ni, macam mana kita nak dapatkan formula ni lah. Apa, nak darab apa, nak bahagi dengan apa. Okey, jadi kita lihat sekarang. Cikgu nak tunjuk bagaimana dia dapat macam tu. Okey, soalan dia setelah cukai lah. Setelah kena cukai 6% sama dengan RM3. Okey, RM3. Cari sebelum cukai, iaitu harga asalnya 100%. Kita nak dapat. Jadi yang ini setelah kena cukai ni 106%. Jadi kita buat persamaan. Okey, mudah saja kita buat secara kamu fikir secara logik ya. Ini 106% sama dengan jumlah dia RM3. Sekarang kita nak cari 100%. Sebab kita nak cari berapakah jumlah dia. Daripada 106 nak pergi kepada 100. Bagaimana kita nak ubah 106 kepada 100? Boleh tak kita darab dengan apa-apa nombor untuk menjadikan 100? 106 darab 2 boleh tak jadi 100? Tak boleh lah. Makin bertambah, ini dia kurang kan. Takkan nak jadi 100. Jadi kalau 106 ni, dia boleh sama ada darab dengan bahagi saja lah. Jadi kalau 106, kita bahagi dengan berapa untuk jadikan 100? 100 bagi 100 bagi 2 ke 1 bagi 3 ke. Okey. Pun tak dapat. Kita tak dapat 106 bagi dengan nombor apa pun tak akan dapat 100. Jadi apa yang kita buat sekarang, kita kena buat 2 kalilah. Kita kena 106 ni, kita jadikan dia 1 dulu. Nak jadikan 1%, yang ini boleh. 106 nak jadi 100%, 106 bahagi dengan 106. Okey, bahagi ya. 106 bahagi 106 dapatlah 1%. Yang tu boleh kita buat. Daripada 1% boleh tak jadi 100? Okey, sebelum tu kita tengok sebelah ni. Jadi ini adalah satu persamaan. Jadi apa yang kita buat di sebelah kiri, kita juga buat di sebelah kanan. Jadi kalau 106 tu bahagi dengan 106 untuk dapatkan 1, 3 juga kena bahagi 6. 6 lah. Kena bahagi 106. Okey, kena bagi dengan 106. Tapi kita tak nak berhenti di sini. Ini sebagai tempat persinggahan saja. Contohnya nak pergi daripada Taiping, nak pergi ke Sabah. Okey, kita tak boleh naik bas daripada Taiping terus pergi ke Sabah. Memang tak ada cara.
Jadi apa yang kita buat, kita pergi dulu ke lapangan terbang. Okey, sampai di lapangan terbang baru kita naikkan terbang pergi dekat Sabah. Jadi kita dah sampai ke tempat persinggahan. Sekarang baru kita nak pergi ke tempat yang kita nak pergi, iaitu kita nak jadikan dia 100%. Daripada 1 nak jadi 100, nak kena buat apa? 1 nak jadi 100, kita darab saja dengan 100. Maka apa yang kita buat di sebelah kiri, kita juga kena buat di sebelah kanan. Kalau tadi kita bahagi, kemudian kita kena darab pula dengan 100. Nampak kaedah dia, kita kena bahagi, kemudian kita kena darab. Jadi kalau cikgu tulis dalam bentuk persamaan 3 ni tadi, kita kena bahagi dengan 100. Ini juga simbol bahagi. Bahagi dengan 106. Jadi bahagi 106. Selepas itu kena buat apa? Darab. Kita kena darab dengan berapa? Darab dengan 100. Jadi 3 bahagi 106 darab 100, kamu dapatlah jawapan. Okey. Jadi itulah bagaimana persamaan ini dapat. 3 bahagi 106 darab dengan 100%. Jadi kamu akan dapat jawapan. Okey, kamu akan dapatlah jawapan dia RM2.83. Okey. Ini kaedah dia, bagaimana formula itu kamu dapat. Adik, okey, kadang-kadang kamu dapat sini kamu stuck kepala tu, nak darab berapa, nak buat apa, nak bahagi ke, nak darab dengan apa. Jadi kamu buat ini. Kamu nak daripada 106 nak pergi ke 100. Okey, tak boleh pergi secara terus, maka kita kena jadikan dia 1 dulu. Nak jadikan 1, bahagi dengan nombor yang sama, 106 bagi 106 dapat 1. Kemudian barulah 1 ni darab dengan 100. Jadi apa yang kita buat di sini, kita kena turut buat di sini. 3 bagi 106, ni dia 3 bagi 106. Kemudian darab 100, kemudian kamu darab 100. Dapatlah jawapan dia. Baik, jadi latihan hari ini kamu buat muka surat 87, soalan latih diri. Okey, yang ini tentang liability dan aset, iaitu pelajaran yang cikgu dah sentuh sebelum ni minggu lepas. Jadi kamu kiralah aset dan liability. Siapakah yang lebih kaya, kamu kena, untuk mendapatkan berapakah nilai kekayaan mereka, kamu kena tolak aset, tolak dengan liability. Kamu kena dapat berapa Encik Syahril dia ada wang, berapa banyak nilai kekayaan dia lah. Kemudian Encik Aidil pun sama, aset dia tolak dengan liability berapa. Jadi kita boleh bandingkan nilai kekayaan berdasarkan kedua-dua jumlah tadi dan beritahu siapakah yang lebih kaya. Jadi kita tengok aset tolak liability. Kemudian yang ini pula berkenaan dengan dividen. Dividen, faedah, bonus, bunga, ni semua nama yang sama lah. 4.5%. Dia minta kira nilai dividen. Ini nilai dividen dalam bentuk peratus. Dia nak jawapan dalam bentuk wang berapa ringgit. Jadi 4.5 ni perlu tukar menjadi peratus. 4.5% ni tukar menjadi pecahan. Jadi 4.5/100 darabkan dengan 50,000. Dan C, harga satu set makanan sebelah ialah RM12.90. Cukai perkhidmatan yang perlu dibayar ialah 6%. Berapa jumlah harga yang perlu dibayar? Baik. Jadi dia tak minta berapa 6% ni, dia tak mau tahu. Dia nak terus jumlah harga yang perlu dibayar. Jadi jumlah harga tu asalnya RM12.90 tu adalah 100%. Jadi yang dikena bayar sekarang tambah dengan 6. Jadi 106%. Jadi 106/100 darabkan dengan RM12.90. Okey, kamu boleh guna kalkulator sebab dia ada banyak nombor perpuluhan. Yang penting cikgu nak tahu, cikgu nak kamu tahu bagaimana dia dikira. Tak ada masalah. Yang penting kamu buat. Jangan tak buat cukup. Okey, jadi kamu buat soalan A, B dan C, latih diri. Kemudian soalan 88, muka surat 88, hanya 2 soalan saja yang cikgu tengok tentang cukai dan juga cukai dan juga apa ni tadi? Faedah. Cukai dan faedah. Jadi kamu buat D dan E. Muka surat 88, D dan E. Jadi semua sekali ada 5 soalan. Di depan tadi ada 3 soalan, belakang ni 2 soalan. Kamu kena buat 5 soalan. Baik, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh buat dan hantar kepada cikgu secara personal. Sekian, terima kasih.